Okay. Kalau tak jelas beritahu ya. Saya cuba besarkan ni lah. Alright. Jadi kita akan sambung dengan soalan nombor 6. Ya. Soalan nombor 6. Kita masih lagi membincangkan mole konsep lah. Ya. Masih lagi kita berada pada mole konsep. Alright. Sekejap cari pensel kita. Okay. So kita sambung dengan perbincangan soalan nombor 6, number 6 ya. Okay. Okay, mari kita lihat soalan number 6 tu. Saya cadang kalau minggu ni kita habis bincang chapter 3. Ada yang tanya tau. Saya lupa lah nak beritahu kamu. Kita punya kita punya ada yang dah start tanya practical ada masuk ke? Ada yang masuk ke? Ada yang masuk ke? Tak ada ada. Ya. Ada yang tanya tentang UPS. Yalah kan mestilah kamu concern. Mestilah takut kan. Sebab itu memberikan kamu punya grading lah ya. So ini kita punya planner lah. Ya, this is our planner. Planner kita kalau kita tengok di sini, kita sekarang berada pada minggu yang keempat lah. Sekarang kita ada kat sini minggu 4 lah. Okay, minggu keempat. Madam. Ya. Madam ada share screen ke? Ya ada. Tak nampak. Nampak Satu grup lagi nampak Nampak. Kejap. Patutlah satu grup lagi saya tak share screen. Kejap. Sorry. Minta maaf ya. Minta maaf. Yang ni ni nampak ke? Semua orang nampak ke? Nampak madam. Ada tak grup yang tak nampak? Boleh ya ni nampak ya? Okay, suara saya clear ya? Clear. Okay. Okay, ada masalah apa-apa beritahu ya? Tahu. Alright. So kalau kita tengok di sini, sekarang kita sudah berada pada minggu yang keempat lah. Sekejap ya, saya tengok saya lagi satu. Okay. Sekarang kita, mana saya punya file? Belakang ni. Mana sangat. Okay, sekarang kita berada pada minggu yang keempat tau ni. 23, 23 Ogos sampai 27 Ogos kan. Okay, kita sepatutnya sudah mula membincangkan mole konsep lah. This is our tutorial planner lah kan. Okay. Jadi pada minggu ni kita masih belum ada apa-apa planning lah untuk assessment. Tahu. Jadi pada minggu kelima 30th of August ni, 30 August pun belum ada apa-apa lagi. Tapi pada minggu yang ke-6 kita akan ada UPS 1. Topik dia 1 hingga 3 lah. So saya memang sangat nak kejar supaya kita boleh habis minggu by next week. Kalau boleh saya nak habiskan tutorial 3 ni sebab minggu yang ke-6 kita sudah ada UPS. Saya nak cuba drill lah, maksudnya saya akan beri soalan untuk kamu buat lah. Ya, untuk kamu buat. And kalau sempat kita bincang. Ya. Okey, soalan selalunya adalah dalam bentuk objektif. Boleh ya?
Jadi kalau boleh lah, if possible, saya nak habiskan minggu hadapan lah. Minggu hadapan. Tapi saya tengok soalan banyak. Jadi bila soalan banyak tu kemungkinan saya mungkin buat kelas ekstra sikit lah hujung minggu macam gitu. Kalau tengoklah keadaan macam mana. Tapi saya cuba habiskan lah ya. By next week tu kita akan cuba habis sebab soalan banyak tu ya. Nak bincang banyak lah ya. Alright ya. Jadi kamu jangan risau tau. Nanti kalau ada masa UPS untuk kamu punya assessment, saya akan alert kamu. Don't worry. Ya, saya akan alert kamu. Kita akan ada 3 kali UPS. UPS 1. Yang ini macam peperiksaan kecil lah. Dia memang akan berikan kamu grading lah. Ya. So ada 1, 2 and 3 UPS. 3 UPS ni akan ambil sebanyak 20%. Banyak tu. Ya? Jadi assignment nanti pun saya akan alert kamu. Assignment ni adalah sebanyak 15% macam tu. Ya. Kamu dapat tak planner ni? Dapat ke tak dapat planner ni? Dapat. Dapat kan? So kalau dapat, tengok dekat sini lah. Ya. Okay. Jadi saya akan cuba lajukan saya punya face tu supaya kita boleh buat revision pada minggu hadapan lah. Ya. Pada minggu yang kelima ni. Ya. Macam itulah planning saya. Ya. Okay. Boleh ya? So kita teruskan pergi kepada soalan tutorial. Ya. Okay. Okay, jadi ini adalah soalan 6 adalah soalan yang terakhirlah kita berkenaan dengan mole konsep lah. Lepas tu nanti kita akan masuk kepada empirical formula dengan molecular formula lah. Ya. Okay. So mari kita lihat soalan number 6. Okay. Tak faham terus tanya tau ya. Okay. Alright. So mari kita lihat. The NH4 sample. Ini adalah sejenis boleh dikatakan garam lah. Ya, garam is a kind of salt. So kalau kita tengok di sini, okay, dia macam NaCl kan? NaCl. Ion dia adalah terdiri daripada Na plus dan Cl minus lah. Sama juga NH4SO4 ni, ini kita namakan sebagai cation dia adalah ammonium. Cation dia adalah ammonium. NH4. Ammonium. Okay. Ammonium. Okay, anion dia adalah SO4 adalah sulfate. Ammonium sulfate, garam ini. Okay ya. So apabila nak combine membentuk garam, bila dia pecah, ion ammonium sebab dia bercas positif kan, jadi dia kena ada 2 lah kat sini. Dia kena ada 2 ion ammonium. Okay. Plus dengan ion SO4 ada sebanyak 1 lah. 1 ion sulfate. 2 ion cation ammonium. Ya. Jadi kalau kita tengok apabila dia pecah, maksudnya ammonium sulfate bila dia pecah, dia dapat 2 mol ammonium ion, 1 mol sulfate ion. Boleh ha? Apabila ammonium sulfate ni dia pecah, ya, dia akan menghasilkan 2 mol ammonium ion, 1 mol sulfate ion. Bolehkah? Sebab sini ada 2 ni lah. Ada 2 ni kan? Ada 2 kat sini. Jadi sekarang data yang diberikan kepada kamu, ammonium ion tu ada banyak ini. Ada 1.204 times 10 power of 23 ammonium ion. Maksudnya ammonium ion ni tak sampai sebanyak 1 mol lah. Ya, tak sampai sebanyak 1 mol lah.
Ya. Ataupun kita tak usah cerita lagi mol lagi. Sebab kita bukan nak kira nak kira mol lagi kan. Jadi sekarang kita boleh buat perkadaran lah. Ya. Okey, kita ada NH4 to SO4. Apabila dia pecah, dia dapat NH4 ion dan juga 1 mol sulfate ion. Okey, jadi sekarang ataupun kita boleh katakan bahawa kalau dalam perkadaran ini 1 mol ini ada 2 mol amonium, ada 1 mol sulfate lah. Ya. Okey, sekarang dia nak number of ammonium sulfate molecule. Jadi sekarang 2 mol ammonium sulfate ion ada 1 mol kadaran dia sekarang. 2 mol ammonium ada 1 mol ammonium sulfate. Maksudnya if you have 1.204 times 1023, kita cuba dapatkan berapakah bilangan ammonium sulfate. Jadi kalau 2 dapat 1, kalau 1.204 times 1023 dapat berapa bilangan ammonium sulfate. Mestilah 2 nak pergi 1, kita divide by 2. Sama juga 1.204 times 10 power of 23 divide by 2. Ni divide by 2, kita akan dapat berapa? 6.02 times 10 power of 20. 20 itulah. Ni kalau kita kira lah. Kamu tekan calculator. Tekan calculator ya. Okey, kita ada kat sini divide by 2, kita akan dapat banyak ini. Banyak ini molekul ammonium sulfate lah. Macam tu. Bolehkah? So the answer is inilah. Ni. Ini. Oh, sorry. Ni ya. Ni. This is the answer lah. Buat perkadaran. 2 ammonium dapat 1 ammonium sulfate. If you have this value of ammonium, then ammonium sulfate must be half of the ammonium ion. Bagi 2 lah. Kita dapat yang ini ya. Boleh ha? Okey ke tak okey? Okey. Okey, madam. Okey. Good. Okey. Kalau ada apa-apa tanya terus ya. Okey, kalau tak ada apa-apa. Okey, tak ada masalah. Saya teruskan dengan soalan yang kedua lah. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Ni saya padam boleh tak? Kamu dah salin ke? Dah. Boleh. Okey. Alright. Okey, jadi sekarang kalau kita lihat okey. NH4. NH4 plus equivalent to 1. Ini yang soalan tadilah. Jadi kita ada sebanyak yang ini. (6.02) NH4. Okay.
So sekarang kita dah dapat bilangan untuk soalan ni lah, number of ammonium sulfate molecule. Ini bilangan molekul dia lah, ya. Okay, jadi sekarang daripada number of ammonium sulfate ni, we can calculate mole of ammonium sulfate. Kita boleh kira mole of ammonium sulfate. Sebab kita dah dapat dia punya bilangan molekul dia. Jadi nak kira mole, kalau diberikan number of particle, apa kita buat ialah nak kira mole, kita dividekan dengan Avogadro number. Dividekan dengan Avogadro number lah. So ini sama. So ini 22 dividekan dengan 23, we can get 0.1 mole. Mole ammonium sulfate. Kenapa kita nak kira mole ammonium sulfate? Sebab kita nak kira mass ammonium sulfate. Sekarang kita sudah dapat mole ammonium sulfate. Kan? Kita ada 0.1 mole. Boleh ha? So, kalau nak kira mass, apa buat? Kita darabkan dengan number of molar mass dia. Kita akan darabkan dengan molar mass. Ya. Okey. Jadi sekarang kita nak kira mass ammonium sulfate equal to mole dia darab dengan molar mass. So sekarang molar mass ammonium sulfate, kita ada nitrogen ada 2, hidrogen ada 8, sulfur 1, oksigen ada 4 lah. So if you calculate the molar mass dia, kita akan ada sebanyak 132.1 gram per mole. Jadi sekarang kita ada 0.1 times dengan 132.1 gram per mole. Ini molar mass. Yang ini mole. So per mole dengan mole we can cancel off. So kita dapat, darabkan ni kita akan dapat 13.21. Unit yang tinggal adalah gram. Unit mass adalah dalam bentuk gram. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh salin lah. Boleh salin ya. Okey, dah? Dah ke? Dah, madam. Dah. Alright. So, saya padam ya atas ni ya. Okey. Padam ni dah. Okay. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok dalam soalan tu, kita ada mole ammonium sulfate. This is equal to 0.1 mole lah. Ya. Okay. Kita simpan lah kat atas tu ya. Saya nak tulis kat atas tu lah. Sebab yang ni saya nak padam lah ya.
Okay, sebab nanti kita nak guna dia. Okay. Okay. Okay, jadi sekarang soalan seterusnya dia nak number of SO4 ion. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, ammonium sulfate. Okay. Bila pecah, dapat 2NH4 plus dengan SO4 tu minus lah. Awak takut buat tulisan. Okay. Jadi sekarang ini kita ada tadi berapa? 1.204 times 1023. Ini kita ada 6.02 times 10 power of 22. Bilangan mol ini, bilangan mol ammonium sulfate dengan bilangan mol ion sulfate sama. Maksudnya bilangan molekul dia mestilah samalah. Jadi kita ada berapa bilangan dia, dapat banyak ni. Macam mana nak tunjuk calculation untuk yang ini? Jadi kita boleh berikan dalam bentuk mol ratio. 2 mol ammonium ion equivalent to 1 mol SO4 2 minus. If you have 1.204 times 10 power of 23 NH4, this is equivalent to half, yeah, 6.02 times 10 power of 22 SO4 2 minus ion lah. This is how you should show the calculation. Ni lah dalam bentuk mol ratio. Ni lah. Ni untuk soalan number 3. Yang atas tu untuk kamu faham sajalah ya. Bila jawab kamu kena buat dalam bentuk mol ratio macam ni. Ini ada markah. Ini ada markah lah ya. This one ada markah ya. 2 mol ammonium ion equivalent to 1 mol sulfate ion. If you have 1.204 times 1023 NH4 ammonium ion, this is equivalent to 6.02. Dia separuh lah. Separuh daripada ammonium ion. Ion SO4 dia. Sulfate dia ya. Buat calculation macam tu. Okay, boleh salin. Soalan ni panjang and is quite tricky kot. Dah ke? Hello? Dah. Dah kan? Dah, madam. Okay. Attendance tulis tau ya. Siapa yang belum tulis attendance tulis ya. Okay. Jadi sekarang kita dah habis soalan number C lah. Part C. Sekarang dia nak number of sulfur atom. Dia nak atom sulfur sahaja. Tahu? Jadi kita boleh ambil data daripada mana-mana pun boleh, tapi saya nak ambil daripada data ammonium sulfate ni. Jadi kalau kita tengok di sini 1 mol
ammonium sulfate. Okay. Equivalent to 1 mole sulfur atom. Ni kan. 1 mol keseluruhan molekul ni. 1 mol dia. Ada 1 mol sulfur. Boleh ya? 1 mol. 1 mol ni. Okay. 1 mol molekul ni. Ada 1 mol sulfur. Contohnya kalau saya ada. Kan. 1 mol tangan. Ada 1 mol ibu jari. 1 mol ibu jari lah. Macam tu lah. Ya. Sama lah macam ni. 1 mol ammonium sulfate. Ada 1 mol sulfur lah. Sekarang kita sudah ada 0.1 mol ammonium sulfate. If you have 0.1 mol ammonium sulfate, that means you already have 0.1 mol sulfur atom. Ini faham tak? Boleh ke tak? Boleh ha? Okey, jadi sekarang kalau kita, kenapa saya kira mol sulfur atom? Sebab kita nak dapatkan number of sulfur atom lah. So if you want to calculate number of sulfur atom, kita ada mol darab Na. Betul? So, how many? So kita ada 0.1 times Avogadro. So kita ada sebanyak 6.02 times 10 power of 22 sulfur atom. Ini bilangan sulfur atom lah. Boleh ke tak boleh? Faham tak? Boleh ke tak? Ya, okey salin. Boleh salin. Okey, jadi sekarang kalau diminta kamu kira mass pula macam mana? Kalau diminta kira mass, mass sulfur, kita ada mol, mass sulfur apa formula dia? Mol darab dengan molar mass. Okey, molar mass sulfur atom, ya, atomic mass lah, atomic mass untuk sulfur. Okey, jadi sekarang kita ada mol 0.1. Okey, jadi AR untuk sulfur adalah 32.1. Kan? Sekejap ya. 32 point. Kita ada 32.1 lah. Okey, kita ada 32.1. So that the answer is 3.21 gram. Yang ini mol, yang ini unit gram per mol. Per mol dengan mol cancel, dapat unit gram lah. 3.21 gram. Okay. Mass unit dia mestilah dalam gram. Atomic mass unit dia adalah dalam gram per mol. Ya. Ataupun molar mass lah. Ya. Okay, boleh salin untuk E. Okay ke? Boleh ha? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, alhamdulillah.
padam boleh? Dah ke? Dah habis saling ya? Dah, madam. Dah, okey. Dah. Ya, madam. Okay. Alright. So, kita tengok soalan seterusnya lah. Ya. Okay, baca soalan seterusnya tu. Kamu kena baca betul-betul baru kamu faham. Okay. Cuba tengok soalan seterusnya tu. Dia kata volume. Dia nak volume of gas hydrogen. Hydrogen gas. Kan? That can be produced at STP and at room temperature if all the hydrogen atom in the sample are converted to hydrogen gas. Faham? Faham tak soalan tu? Maksudnya sekarang kalau kita tengok, okay, maksudnya sekarang kalau kita tengok, kita ada ammonium sulfate ni lah. Kita ada ammonium sulfate ni. Kita katalah kita boleh pecahkan molekul ni, kita keluarkan hidrogen dia. Lepas tu hidrogen ni nanti dia akan combine dengan H yang lain untuk membentuk H2. Bentuk hidrogen gas. Tahu? Jadi, berapakah hidrogen gas yang kita boleh dapat? Berapa mol hidrogen gas kita boleh dapat daripada ammonium sulfate ni? Itu maksud dia lah. Kamu kena kira dia punya volume. You have to calculate the volume lah. Ya? Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok ammonium sulfate, okay, 1 mol lah, 1 mol. Ammonium sulfate ni, dia akan boleh menghasilkan sebanyak, kita ada NH4 ni letak 2 kan dalam kurungan kan, maksudnya 8 atom H tau. 1 mol, satu molekul NH4 dia boleh menghasilkan sebanyak 8 atom H. 8 atom H ni jika kita jadikan dia molekul hidrogen gas akan menghasilkan 4 molekul gas hidrogen. Jadi 1 mol ammonium sulfate. Lagi sekali saya ulang. 1 molekul ammonium sulfate boleh menghasilkan 8 atom hidrogen. Ni darab dalam ni kan? Betul tak? Jadi, kalau 8 atom hidrogen, berapa mol hidrogen gas? Hidrogen gas dalam bentuk H2. Yang ni hidrogen atom. Okay, ini hidrogen atom. Ini hidrogen gas. Jadi, kalau kita tengok, 1 molekul ammonium sulfate boleh menghasilkan 4 molekul gas hidrogen. Or, kalau kita boleh katakan bahawa 1 mol ammonium sulfate, ya, 1 molekul ammonium sulfate boleh produce 4 mol hidrogen gas. Hidrogen gas dalam bentuk H2. Bolehkah? 1 mol ammonium sulfate can produce 4 mol hydrogen gas. Sekarang berapa mol ammonium sulfate yang kita ada? We have 0.1 mol ammonium sulfate. We have 0.1 mol ammonium sulfate. So if you have 0.1 mol ammonium sulfate, that means kamu boleh dapat 0.4 mol hydrogen gas. Yang ni saya tak tunjuk dah calculation. Minggu lepas saya tunjuk calculation kan macam mana nak dapat nilai ni. Yang ni bahagi ni darab ni. Ataupun 1 darab, kalau 1 mol dapat 4 mol. Kalau 0.1 darab 4 jugalah dapat 0.4 mol hydrogen gas lah. Boleh tak? Jadi sekarang kita sudah ada mol hydrogen gas. Kita sudah ada 4 mol hydrogen gas. Apa yang dia nak ialah volume of hydrogen gas. Jadi
volume of hydrogen gas at STP. Kita sudah ada mol, kita nak dapatkan volume. Volume hydrogen gas at STP. Okay, so kita nak volume of hydrogen gas at STP lah. So macam mana kita nak kira volume? Kita ada formula mol darab dengan molar volume at STP, that is 22.4. So sekarang mol kita ada 0.4 darabkan dengan 22.4. Okay. So kita akan dapat yang ni liter per mol. Yang ni mol lah. Yang ni mol. Sorry. Mol. Yang ni unit dia liter per mol. So unit dia nanti kamu akan dapat dalam unit liter. So 0.4 times 22.4. Kamu dapat berapa tu? Tak, saya tengok jawapan kat bawah ya. Mana dia? Oh tak ada. Dia kira. Jawapan tak ada. Kamu kira saat ni ke saya? Boleh? Kalkulator saya? Madam. Apa? Jawapannya 8.96. Tak dengar apa? 8.96. 8.96. 8.96 unit Liter. Mol. liter. Liter ataupun boleh juga gunakan Liter. DM. DM cube. Ya. Decimeter padu. Kan? DM cube lah. Ya. Ataupun boleh guna unit liter. Kalau nak tukar kepada mililiter pun boleh. Tapi dapat 8,000 lebih. 8960 mililiter. Pun boleh juga. Asalkan dia ada unit lah. Ya. Oh tapi dia nak dalam apa tu? Dia tak cakap. Dia tak cakap pun dalam unit apa ya. Boleh lah. Liter, DM cube ataupun nak tukar pada sentimeter cube pun boleh. Mililiter pun boleh. Ya. Tapi tak payahlah ya. Okay. Sekarang dia nak volume dia. Volume hydrogen gas at room temperature. Room temperature. So kita ada mol darabkan dengan 24. Kira sat kat saya? Dapat berapa? 9.6 madam. Ya. 9.6. 9.6 liter lah. Ya madam. Okey. Yang tu lah jawapan dia. Ni faham tak macam mana cara nak, yang part yang susah, part yang bawah ni senang je. Yang susah adalah yang ini, pada bahagian yang ini. Yang ni faham tak bahagian atas ni? Faham. Okey, alhamdulillah. Siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Bersuara sikit. Ya, okey. Kalau okey, salin sekarang lah. Boleh salin sekarang. Okey dah. Habislah soalan nombor 6. Habislah mol konsep. Dah habis salin ya. Saya move kepada soalan nombor 7 boleh Saya move kepada soalan nombor 7 ya. Boleh. Okey. Yang ni lebih kurang kamu punya soalan SPM je kan. Jadi soalan empirical formula masuk chapter 3.2 lah. Kita
kita ada sampai 3.4. Banyak lagi tu. Risaulah pula. Lambat ni. Okay. Cuba tengok. Okay. Tengok nama soalan empirical formula. Kamu pernah tengok kan? Pernah buat ni kan? Benda-benda ni kan? Jadi saya mungkin boleh laju sikit lah ya. Okay. Kamu diberikan satu compound contain, ya, satu compound contain 783 gram carbon, 0.169 gram hydrogen and oxygen lah. Okay. Jadi kamu dikenaki mengira empirical formula. Macam dulu-dulu juga, zaman-zaman dulu masa SPM tu, nak kira empirical formula kamu kena buat kotak dululah. Kan? Buat kotak, tuliskan elemen apa. Kita ada carbon, hydrogen dengan oksigen. Lepas tu berikan mass dia. Tuliskan mass daripada data. Okay. Dah dapat mass, kira mol daripada mass tersebut. Okay. Bahagikan dengan molar mass lah. Atomic mass. Ya. 0.783 dividekan dengan atomic mass of carbon lah. Untuk kira mol hydrogen, mass bahagikan dengan atomic mass hydrogen. Nak kira mol untuk oksigen, bahagikan dengan atomic mass oksigen lah 16. Kamu dapat macam ni. Ya. Alright. Jadi sekarang kamu akan dapat ratio dia macam ni lah. Kamu dapat 0.065, dapat ini. Lepas tu ambil yang paling kecil. Okay. Ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 0.03 oksigen kan. Bahagikan dengan mol untuk carbon dan hydrogen. So kita ada 0.065 dividekan dengan yang paling kecil tadilah. Mol yang paling kecil. Yang ni pun hydrogen, mol hydrogen bahagikan dengan mol oksigen. Mol oksigen bahagikan dengan mol oksigen lah. Dia dapat 1, dapat 6, dapat 2. Dapat empirical formula. So kita dapat 1.96. Ataupun kita boleh round off kepada 2 lah. Ya. Sebenarnya kalau ikutkan ni tak berapa cantik ni. 5.88 ni. Kan? Tapi kita terimalah dia ya. 5.88 round off kepada 6. Ni 1 lah. So dapat empirical formula yang ini. Lagi satu kan. Kadang-kadang saya pernah jumpa soalan. Dia bagi macam ni. Dia dapat carbon. Hydrogen. Oksigen. Yang ini dia dapat 1. Yang ini dapat 1.5. Yang ni dapat 1. Tahu? Yang ni dapat 1.5. Yang ni boleh tak round off jadi 2? C1 H2O. Ni tak boleh round off tau. Andai kata kamu jumpa data yang macam ni, jangan round off dia. Jangan round off jadi 2. Yang ni tak sesuai lah round off jadi 2. Apa kita buat ialah, apa kita buat ialah kita darabkan dengan 2. Darab 2. Yang ni darab 2 lah. So bila darab 2 ini akan dapat C2 H3O2. Yang ni kalau dapat 1.5 lah. Selalunya kalau 1.5, kalau dapat ada lah dalam ni mana kira tiba-tiba dapat 1.5. Ini darab 2. Kalau dapat 1.33, yang ni kamu darab 3. Sebab 1.33 darab 3, memang kamu akan dapat 4 macam tu. 3, kamu akan dapat berapa tu lebih kurang 3.99. Ni boleh round off jadi 4 lah. Kalau dapat 1.3, kamu darab 3. Ini saya nak remind kamu je lah. Kemungkinan kamu akan jumpa kes-kes soalan yang macam ni. Kalau dapat setengah, darab 2. Kalau dapat 1.3, dapat 0.33 lah.
darab 3. Ya. Kalau 0.66 pun darab 3. 0.66 lah. Bukan. Bukan. Tak. Kalau katalah 1.25 kamu darab 4 ya macam ni. Kes macam ni kamu darab 4. Ingatlah ya, nanti kena ingat yang ni. Kalau ada dalam data tu katalah kita ada C1 H dapat 1.25 O 1. Yang ni apa kita buat? Darab dengan 4. Darab dengan 4. So kita akan dapat C4 4 darab dengan ni akan jadi 6. O4. Macam tu lah. Ya. Jangan round off tau. Yang ni jangan round off jadi 1. Itu jawapan kamu salah. Tak si padam. Serabut lah madam ni. Ish. Okay. Ni darab 4 tau. Jadi darab 4 ni kita akan dapat C4 H. Okay. Yang ni darabkan dengan 4 dapat 6. O4. Itulah saya pesan. Andai kata ada 0.25, ada 0.5, ada 0.33. Ni contoh lah. Ya. Ni darab 3, ni darab 2. Yang ni darab dengan 4. Macam tu. Ya. Tahu? Okey. Yang ni tapi ni 5.88 pun dah tak cantik lah. Nak jadikan dia 6. Tapi tak apa, kita terima dia dulu ya. Okey. Okey. Boleh tak ni? Nak salin dah? Boleh salin ya? Salin sekarang, boleh salin. Lepas tu kita boleh buka soalan. Ke saya ajar simple sangat? Sebab saya ingat kamu dah ada prior knowledge dah ni. Ni faham tak? Faham. Faham, madam. Faham ya? Okey, kalau faham, kita teruskan. Ni pun lebih kurang juga. Ni lebih kurang jugalah. Okey, dia kata kat sini satu sampel. Okey. Satu sampel ni. Okey, satu sampel. Dia bekas tu lah. Ya. 3.583 gram. Dia mengandungi karbon 1.388. Hidrogen 1.85 0 gram. Sat. 1.388. Sorry. Tak baca data. Okey. Lepas tu ada hidrogen. Ada hidrogen 0.345 gram. Lepas tu oksigen ada 1.850 gram. So kamu diminta mengira molecular formula. Tadi kita nak empirical formula kan? Empirical formula ni adalah yang teringkas. Molecular formula lain sikit cerita dia. So, tapi jalan kerja dia awalnya sama je. Ya. Apa kita buat? Kita kena dapatkan satu table, letakkan elemen yang wujud, letakkan mass, kira mol, kira ratio. Kira ratio. Yang ni 2.9 bolehlah kita jadikan 3. Okay. Kita akan dapat empirical formula dia. Ya, empirical formula. Alright. Apabila kamu dah dapat empirical formula, kamu kena dapatkan nilai N dia untuk menentukan molecular formula lah. Ni molekul yang sebenar lah. Ya. Formula yang sebenar. Formula kimia yang sebenar lah. Ya. So apa buat ialah kita ambil nilai N, darabkan dengan karbon ada 1. Okey, ada 1 karbon. Tambahkan dengan hidrogen ada 3. Tambahkan dengan oksigen ada 1. Okey. This is equal to dia punya molar mass. Molar mass dia adalah 62.
So dapatkan nilai N. N di sini adalah 2. Jadi bila N 2, so nak dapatkan molecular formula dia, 2 ni darabkan dengan karbon, hidrogen dan oksigen. So kita akan dapat molecular formula dia adalah karbon darabkan satu karbon darab dengan 2. So jadi situlah hidrogen 3 darab 2 dapat 6. Oksigen 1 darab 2 dapat 2. This is the molecular formula. Ni pun dah belajar kan dulu kan? Ni boleh ke? Saya laju je ni tau. Saya assume kamu sudah ada prior knowledge ni. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Okay. Alright. So, nak salin ke? Salin dulu. Screenshot pun boleh. Ataupun apa-apalah. Saya bagi masa. Okay, kita dah masa sikit dulu. Okay, kita tengok satu soalan lagi ya. Satu je lagi tau. Saya tahu kamu penat petang. Okay, kita tengok satu je lagi soalan. Sebab dia lebih kurang sama je. Okay. Mari kita lihat ni number 3. Compound ni mengandungi 20, ni dibagi dalam bentuk persen. Ya. Okay, jadi apa buat ialah kita assumekan mass dia adalah 100 gram. Jadi 100 gram. Jadi potasium tu ada sebanyak 26.56 gram lah. Manakala kromium ada ikut persen dia tadi. Kita assume dia sebagai 100 gram. Okay. Mass dia sebagai 100 gram. Jadi oksigen dia banyak ni. Jadi 100 tolak kromium tolak potasium dapat mass of oksigen. Lepas tu kira mol. Okay. Lepas tu ambil yang paling simple, yang paling kecil mol. Okay. Bahagikan dengan yang paling kecil lah. Simplest ratio dia ya. So ini dapat 1. Yang ni dapat 1.03. Okay. Yang ni dapat 3.4. Okay. So sekarang nombor dia macam pelik kan. So kalau nombor pelik macam ni, apa kita nak buat? Sekejap ya. Yang ni nombor pelik macam ni macam mana ya nak buat ya? Dia kali dengan 2. Okay, 1.3 dapat tak saya kira set betul ke tak ni? Kenapa dia darab 2 ya? Alamak 1.033 times 2. Kenapa dia darab 2? Kejap. Saya nak fikir kenapa dia darab 2. 3.40 tu. According to 3.40 kot ni kan. 3.40 times 2. 468. Sebab kalau darab 3 dia tak 3.4 tu darab 8 dia pelik lah kan. 3.40 times 3. 10.2.
Yang ni saya rasa dia according to number of oxygen ni lah saya rasa. Sebab yang ni lebih hampir lah kepada ni kan. Dapat 3.4 darab 2 ni kita akan dapat 6.8 macam tu. 6.8 which is 7 lah, kita boleh dapat 7. Ya. Jadi ini pun darab 2 tapi ini kita dapat 2.066. So 2.06 tu okey, kita boleh jadikan dia sebagai 2 lah. Kat sini kita akan dapat 3 point. Yang ni kita akan dapat ni 2 lah, tak ada masalah. Yang ni kita akan dapat berapa tu, darab 2, kita darab 2. Ni kita akan dapat 6.8. Yang ni kita akan dapat 2.066. Ni tak ada masalah sebab kat sini kosong. Ya. Sini 2 lah. So that untuk dapatkan yang itulah bila jumpa macam ni kadang-kadang saya pun tak reti nak buat keputusan tau. Macam ni nombor-nombor. Nanti kamu akan jumpa lah benda-benda yang macam ni. Sebab tu saya cakap tadi kalau kamu jumpa 1.5 darab 2. Dapat 0.33 kat belakang ni darab dengan 3. Kalau dapat 2.5 macam tu darab dengan 4. Macam tu lah. 2, 3, 4 ya. Okay. Untuk kes soalan yang macam ni, yang ni yang darab 2 adalah is the best lah. Ya. Sebab yang ni 2.06. Okay, sebab dia 2.0 so kita boleh jadikan dia sebagai 2 lah. Yang ni darab 2, kalau kita darab 3 dia tak jadi lagi tak cantik lah. So ini kita dapat 6.8, ini 2, tak ada masalah lah ya. Yang ni tak perlu round off apa benda lah. So empirical formula dia, kita ada K2 CR2O7. Macam tu lah ya. Lebih kurang yang kita, ini semuanya senang-senang lagi. Cumanya dia punya nombor dia pelik-pelik sikit lah ya. Macam ni konsep dia sama macam SPM. Boleh ya? Dah pukul 5 dah ya. Okey, saya rasa kita berhenti sampai sini. Esok kita akan buat kelas pukul 5.6 ya sebab student Hayat dia ada, sebab ini saya combine tau. Saya nak try buat je untuk minggu ni. Kita combine kelas ni. So sudah Hayat dia ada kelas esok 4.5 gitu kot. Jadi kita akan buat 5.6 ya, petang sikit lah. Kita akan buat petang sikit. Sejam lah ya. Sebab saya nak mengelakkan, kadang saya ada problem juga dengan device saya ni. Kan device saya share dengan anak saya nak pakai laptop kan ni. Saya pun tak nak pakai laptop saya. Itu tak best. Okay, jadi benda-benda macam tu lah. Jadi so esok kita buat 5.6 ya. Boleh. Okay. So ada apa-apa nak tanya tak soalan? Tak ada Tak ada. Okay, kalau tak ada kita berhenti sampai sini. Jaga diri baik-baik. Jangan keluar-keluar. Kalau keluar pastikan jaga diri lah ya. Okay, take care semua. Okay, tak ada apa-apa, kita dismiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Salam. Thank you. Assalamualaikum. madam. Salam. Thank you, madam. Welcome. you, madam. Terima kasih, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Okay, Bye. bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Madam, Ya? nak tanya. Madam, Boleh. madam rekod kan? Record. Sebab tadi saya like dia tak keluar nombor. Itulah. Kan? Ramai ni, bukan kamu seorang je Nabil, ramai. Set-set orang ni terkeluar kan. Saya record nanti saya bagi ya. Nanti tapi dia ambil masa sikit nak dapat tu, nanti saya buat dia dalam bentuk YouTube lah. Senang kamu nak access macam tu. Boleh ya? Okay. Boleh Nabil. Madam, Okay. Assalamualaikum. Salam.
Thank you, madam. Welcome.